Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, dengan cikgu lagi, kelas matematik tambahan tingkatan 4, bab 4, indeks, surt dan logaritma. Okey, ini merupakan bahagian ketiga bagi subtopik 4.3 hukum logaritma ni ya. Okay, kita teruskan. Dengan part yang ketiga ni, kita dah pelajari mula-mula ialah macam mana nak tukar indeks kepada logaritma dan sebaliknya. Kemudian kita pelajari hukum logaritma iaitu ada 3 hukum kan? Hukum darab, hukum bahagi dan hukum kuasa. Okey. Part yang ketiga ni, bahagian ketiga ni apa kita nak pelajari? Okey, bahagian yang ketiga ialah kita nak pelajari pertukaran asas. Pertukaran asas log ya. Okay. Kat sini diberi log B asas A sama dengan log B asas C per log A asas C. Katakan log B asas A sama dengan X. Okay. Ini yang benda yang kita dah pelajari daripada bahagian pertama hari tu. Ni, A kuasa X sama dengan B. Okay, masih ingat hasilnya macam ni lah. A kuasa X sama dengan B. Daripada log menjadi indeks. Okay. Ni, kita cuba buktikan pertukaran asas tu. Tengok kat sini. Senang je. Okay. Bila kita nak tukar asas, katakan asas yang kita pilih adalah C. Atas dengan bawah mesti asas C juga Tapi B ni di atas, A ni di bawah. Okey. Mari kita buktikan macam mana dia boleh jadi macam tu. Boleh daripada log B asas A jadi log B asas C per log A asas C pula. Okey. Katakan log A kuasa X asas C sama dengan log B asas C. Okey. Ini kedua-dua log yang sama. Log asas C, log asas C kan. Ini benda ni mesti setara. Kalau ini X, ini pun mesti X. Itu maksud dia kan. Jadi kat sini kita dapat daripada sini. A kuasa X tu ialah B. Okay, menggunakan hukum kuasa yang kita pelajari pada bahagian kedua pula, X tu kita bawa ke belakang menjadi darab. Jadilah X log A asas C. Sama dengan log B asas C. Kemudian kita tinggalkan X saja. Yang ni, satu kumpulan ni kita bawa ke sebelah akan jadi bahagi, betul? Jadi, X sama dengan log B asas C per log A asas C. Okey, ni dah nampak dah. Dah ada dah. Dah nampak kat sini kan? Tapi belum tahu lagi ni pula datang dari mana jadi X ni. Okey, menggunakan yang ke atas ni tadi. X ialah log B asas A. So, kita tukarkan. Log B asas A sama dengan log B asas C per log A asas C. So, terbuktilah kita punya hukum ataupun pertukaran asas tu tadi. Okay. Dalam kes B sama dengan C pula, log B asas A sama dengan log B asas B. Log A asas B. Ni kalau B adalah sama dengan C. So, kita tukarkan ni. C tu adalah B, C tu adalah B. Kemudian B duduk atas, A duduk bawah kan? Okey. Lepas tu yang ini nampak tak? Log B, B. Masih ingat lagi hukum yang kita pelajari? Log A, A. Macam tu. Kita pelajari dalam bahagian kedua hari tu. Bila log A akan jadi apa? 1. Sebab apa-apa nombor, apa-apa asas, kuasa 1 dapat diri dia semula. Masih ingat dia? Cikgu harap masih ingat lah. Jadi log B asas A sama dengan 1 per log A asas B. Okey. Seterusnya, menggunakan hukum penukaran asas, sebarang asas logaritma boleh ditulis atau dinilai menggunakan asas 10 atau asas I. Logaritma asas I dikenali sebagai logaritma jati. Juga ditulis sebagai log I atau ln. Okey, mari kita lihat contohnya. Cari nilai log 4 asas 30.
Asas 30. Cara yang pertama kita guna asas 10. Kita tukar kepada asas 10. Kita tak tahu nak cari asas 30 macam mana kan? Jadi kita tukar kepada asas 10. Masih ingat Tadi B dekat atas, A dekat bawah. Jadi 4 di atas, 30 di bawah. Bahagikan. Setelah dah tukar macam ni, tekan kalkulator. Log 4 dapat 0.6021. Log 30 dapat 1.4771. Jadi selepas kita tekan kalkulator, kita akan dapat nilai dia 0.408. Tengok dalam stick note tu semula. Kita boleh nilai menggunakan asas 10 atau asas E. Kalau guna asas E, cara yang sama jugalah. Kita tukarkan asas dia. 4 dengan 30 tu still atas dan bawah. Cuma asas saja. Tadi kita buat asas 10, sekarang kita buat asas E. Kita tekan calculator, kita tekan ln. Dalam kalkulator kita ada ln tu kan. Tekan ln 4 per ln 30. Kita akan dapat nilai 1.3863 per 3.4012. Nilainya akan sama. 0.408. Sama ada nak guna asas 10 atau asas E. Mana-mana pun boleh kita pilih. Sekian dahulu untuk hukum logaritma. Kita dah habis tiga-tiga bahagian. Cikgu harap jelas dan nyata. Sekiranya masih kurang faham, boleh ulang, tonton semula bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3. Sentiasalah ulang kaji dan buat latihan untuk lebih berjaya dan lebih memahami apa yang kita pelajari. Bye-bye.